Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aiman dari TVJ PSS SMK Jera. Sekarang ini saya bersama dengan Cikgu Abdullah bin Mamak, iaitu pegawai CSIP plus PPD Kuala Terengganu. Beliau akan bersara pada 22 Jun ini, tetapi majlis persaraan beliau akan diawalkan pada 1 Jun ini. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Difahamkan Cikgu akan bersara pada 22 Jun ini, tetapi diawalkan pada 1 Jun. Memandangkan Cikgu akan bersara, kami dari TVJ akan menemu bual Cikgu dan berkongsi pengalaman Cikgu sepanjang Cikgu bergelar warga pendidik. InsyaAllah. Apakah yang Cikgu boleh perkatakan tentang kerja dan kecemerlangan? Terima kasih. Pertama-tamanya Cikgu nak merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada TVJ yang sudi menemu bual Cikgu dan berkongsi pengalaman sepanjang Cikgu menjadi pendidik. Jadi pertamanya untuk memperkatakan apa yang ditanya oleh Aiman tadi, bagi Cikgu, kerja merupakan, ramai yang mengatakan bahawa kerja sebagai suatu ibadat. Cikgu sangat setuju. Tetapi lebih dari itu, Cikgu nak menjelaskan bahawa untuk mencapai kecemerlangan dalam bekerja sesuai dengan kerja sebagai ibadah, kita sepatutnya melakukan sesuatu kerja dengan terbaik, dengan tahap yang terbaik sehingga mencapai suatu kepuasan. Cikgu nak tekankan bahawa kepuasan kerja. Difahamkan Cikgu sempat berkhidmat selama lebih 38 tahun. Lama tu. Boleh Cikgu kongsikan sedikit kepuasan kerja yang telah Cikgu lakukan hingga tidak dapat dilupakan? InsyaAllah. Berhubung dengan tugasan Cikgu atau pengalaman kerja Cikgu selama lebih 38 tahun itu, suka Cikgu nak mulakan pengalaman Cikgu atau memori manis Cikgu apabila Cikgu ditempatkan di SK Kampung Bukit Hulu Neros, suatu sekolah, buah sekolah yang terpencil di Hulu Neros yang jaraknya lebih 50 km dari Bandar Kuala Terengganu. Di situ pelajar-pelajarnya agak ketinggalan kerana apabila Cikgu sampai di situ, Cikgu mendapati rekod-rekod lepas menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar di situ, kebanyakan murid-murid di situ, sebaik menamatkan tahun 6, darjah 6, mereka masih lagi tidak boleh membaca. Jadi kami, saya dan 2 orang rakan Cikgu, sebab kami situ sebenarnya 5 orang Cikgu saja. Guru besar, seorang guru agama dan 3 orang guru biasa. Jadi kami mula merancang, mula memikirkan bagaimana untuk membantu anak-anak murid kami di situ. Alhamdulillah, pada tahun 1980, apa yang Cikgu kami sasarkan itu beroleh kejayaan apabila penilaian darjah 5. Sebab pada masa itu bukan UPSR, tapi penilaian darjah 5, Aiman. Pada masa itu, kesemua pelajar, kesemua murid yang menduduki penilaian darjah 5 telah pun berjaya dan kesemuanya lulus dan kami lulus 100% sehingga kan menimbulkan suatu suasana yang pelik bagi kaki tangan pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu pada masa itu, hingga pegawai dari PPD Kuala Terengganu sendiri menghantar keputusan bertugas ke sebuah sekolah, itu Sekolah Kebangsaan Kesum di Kuala Terengganu yang jaraknya sekitar 25 km. Yang suka Cikgu sebutkan di sini ialah pada tahun 81 sebelum Cikgu bertukar di situ, sekolah itu telah dilawati oleh jemaah nazir sekolah yang dapatannya menunjukkan sekolah itu telah tidak melakukan perkara-perkara seperti yang sepatutnya yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sehingga 8 orang guru dari sejumlah 15 orang guru sekolah itu telah ditukarkan pada tahun 1982. Jadi Cikgu mengambil tempat 8 orang guru yang dikeluarkan pada masa itu. Jadi juga lagi di sini Cikgu mendapati bahawa SK Kesum ini merupakan sekolah yang imejnya telah tercalar ikoran dari lawatan nazir. Jadi kami guru-guru baru 8 orang bercampur dengan 7 orang guru lama berazam untuk nak menukar imej Sekolah Kebangsaan Kesum kepada sekolah yang imej yang baik. Lalu kami berusaha dan kami mendapati bahawa usaha kami berjaya kerana dengan jelas kami telah pun
berjaya menggondol beberapa kejuaraan dalam bidang kurikulum seperti olahraga, dan kami juga dapat meningkatkan mutu pencapaian akademik. Tahniah cikgu. Difahamkan semasa cikgu di Sekolah Kebangsaan Kesong, cikgu telah melanjutkan pelajaran ke universiti. Apa pula kejayaan selepas itu yang merupakan kepuasan kerja sebagai guru? Betul, Pak Iman. Pada bulan Jun tahun 1986, cikgu telah pun diberi peluang belajar melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia. Jadi cikgu tinggal sekolah itu pada mulai bulan Julai, cikgu melanjutkan pelajaran sehingga tahun 1989. Pada bulan Disember, cikgu habis menamatkan pelajaran cikgu di Universiti Putra Malaysia, dan saya kembali bertugas ditempatkan di SMK Mane, Kuala Terengganu. Untuk makluman Aiman, di sekolah pertama cikgu inilah yang memberikan imej cikgu hingga orang gelar cikgu ni, cikgu lah mana, cikgu lah mana. Pada tahun 1996, cikgu telah pun ditukarkan ke daerah lain, iaitu daerah Setiu, SMK Sungai Tong. Cikgu dilantik sebagai guru kanan mata pelajaran bahasa. Jadi di sana, cikgu dan rakan-rakan cikgu dalam panitia bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab berazam kami menetapkan sasaran, kalau sekarang ni kita sebut KPI, iaitu kita nak menjuarai ke semua pertandingan bahasa dan kempen bahasa untuk daerah Setiu. Sangat menarik cikgu. Lepas itu ke mana pula cikgu ditukarkan? Terima kasih Aiman. Jadi sebenarnya selepas di SMK Sungai Tong, cikgu ditukarkan balik ke Kuala Terengganu, iaitu di SMK Sultan Mansur. Dan di situ pun cikgu sebenarnya tidak lama. Cikgu sekadar duduk 10 bulan saja. Kemudian cikgu diberi mandat, diberi cabaran untuk membuka sekolah baru bersama dengan rakan-rakan cikgu, iaitu pengetuanya Tuan Hadi Zakaria. Jadi cikgu ditukarkan ke SMK Kompleks Gombadak pada 1 Januari 1999. Di situ juga cikgu kembali menjalankan tugas sebagai penolong kanan kurikulum, iaitu jawatan yang cikgu pegang semasa di SMK Mane. Jadi pengalaman yang cikgu lalui sebagai PKQ di SMK Mane, cikgu pergunakan sepenuhnya di SMK Kompleks Gombadak. Tahniah cikgu. Saya difahamkan selepas balik dari AIB mengikuti kursus NPQH, cikgu dilantik sebagai PKP di SMK Mane sebelum dilantik sebagai pengetua di SMK Belara. Boleh cikgu beri sedikit pandangan kepuasan kerja sebagai pemimpin sekolah? Betul Aiman. Begitulah, sebaik cikgu balik dari IAB mengikuti kursus MPQH, kursus kepengetuaan, cikgu telah diberi peluang untuk menjadi atau menjawat jawatan penolong kanan pentadbiran di SMK Mane. Cikgu berada di situ pada tahun 2003 hinggalah pada tahun 2007. Dan apabila pada tahun 2007 bulan Julai, cikgu telah diberi amanahkan untuk dilantik sebagai pengetua, sebagai pemimpin sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Belara. Untuk makluman Aiman, kadang-kadang cikgu terfikir, cikgu selalu, bagaimana cikgu selalunya diberikan tanggungjawab di sekolah-sekolah yang kadang-kadang mencabar. Untuk makluman Aiman, bahawa pada tahun itu, pada tahun 2006, akhir tahun 2006, SMK Belara telah kecuh di media-media sosial, sama ada di surat khabar, di televisyen, bahawa sekolah itu pelajar-pelajar, kenakalan pelajarnya melampau, mereka bermain bom mercun, dan perkara itu, kenakalan pelajar itu berlarutan pada awal tahun 2007, iaitu SMK Belara didedahkan, dihebohkan dengan pelajar-pelajar lawan guru, ponte, bergaduh dan sebagainya, sehinggalah SMK Belara dilabelkan sebagai sekolah bermasalah. Sebaik saja pengetua pada masa itu, iaitu pada tahun 2007, tepat dia bersara, maka cikgu telah dipanggil oleh jabatan dan diamanahkan untuk memastikan bahawa sekolah itu kembali kepada sekolah harian biasa yang tidak menimbulkan masalah
kepada jabatan dan juga kepada pihak-pihak masyarakat dan seterusnya lah. Jadi cikgu menerima tanggungjawab itu, walaupun pada mulanya cikgu rasa bimbang dan ragu-ragu sama ada mampu atau tidak cikgu sebagai pengetua baru menjalankan tugas cikgu, kerana untuk makluman Aiman bahawa sekolah itu merupakan sekolah yang paling besar di Terengganu, iaitu para pelajarnya pada masa itu 2,200 orang. Manakala para guru dan tenaga staf sokongannya seramai 160 lebih pada masa itu. Jadi walau bagaimanapun amanah yang diberikan oleh jabatan, cikgu akan laksanakan. Cikgu pastikan cikgu akan lakukan yang terbaik, seperti cikgu katakan bahawa kita buat sesuatu dengan yang terbaik agar kita mendapat kepuasan bekerja. Nampaknya dunia pendidikan cikgu penuh dengan warna-warni kehidupan. Apakah perasaan cikgu dan perancangan setelah lebih 38 tahun bergelumang dalam dunia pendidikan? Menyentuh tentang perasaan, agak memanglah setelah sekian lama kita berada dalam sesuatu situasi. Kalau dikirakan Aiman umur cikgu sekarang mencecah 60 tahun, berarti 2/3 dari umur cikgu dalam dunia pendidikan. Jadi apabila kita tinggalkan sesuatu yang sekian lama kita berada, tentulah kita rasa sangat sedih. Tapi kita terpaksakan tinggal, kita terpaksa tinggalkan juga kerana keadaannya begitu. Walau bagaimanapun, cikgu merasa puas. Sebab cikgu cakap tadi tentang kepuasan kerja. Jadi dalam hal ini cikgu rasa puas, cikgu rasa seronok kerana cikgu telah pun melalui pelbagai perkara, dan cikgu rasa cikgu dan rakan-rakan kerana dunia pendidikan ini kerja beramai-ramai. Jadi cikgu rasa apa yang kami lalui, kami telah capai suatu tahap menghasilkan dalam semua bidang, sama dalam bidang akademik, dalam bidang kurikulum dan dalam bidang sosial. Jadi kami lalui kejayaan-kejayaan itu. Jadi oleh itu cikgu rasakan bahawa cikgu tinggalkan dunia pendidikan yang cikgu sayangi ini, yang cikgu cintai ini dengan rasa puas, dan insya-Allah walaupun cikgu telah bersara, dunia pendidikan cikgu akan teruskan walaupun dalam situasi tidak formal, kerana kata orang sumbangan semua bakti kita, kerja buat kita untuk membantu, untuk membangunkan pendidikan tidak terhad pada sebagai pendidik di dalam alam di bawah Kementerian Pendidikan sahaja. Baiklah cikgu, akhir sekali, apakah nasihat cikgu kepada adik-adik atau warga pendidik yang masih berada dalam sistem dan akan meneruskan kerja-kerja dalam pendidikan? Terima kasih Aiman. Sebenarnya Aiman menyentuh tentang dunia pendidikan, dia merupakan satu dunia yang kompleks. Kerja-kerja pendidikan merupakan kerja-kerja yang melibatkan pada asasnya ialah kita melibatkan diri kita dengan anak-anak sekolah, murid-murid sekolah, pelajar-pelajar sekolah. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kita melibatkan dengan diri kita, dengan ibu bapa mereka, dengan masyarakat setempat. Ini tidak boleh kita elakkan. Jadi mereka ini merupakan insan yang mempunyai hati dan perasaan. Di sini ditekankan hati dan perasaan. Oleh itu, untuk nak berjaya dalam kerjaya kita, cikgu nak nasihatkan kepada mereka, adik-adik yang masih berada dalam dunia pekerjaan dan akan meneruskan kerja-kerja masing-masing, hendaklah memikirkan soal hati dan perasaan, iaitu kita hendaklah melakukan kerja buat kita dengan jujur, dengan ikhlas, dan dimulakan dengan niat yang betul. Niat kita mesti betul untuk bekerja, untuk membantu, bukan dengan niat-niat lain. Kemudian bercakap tentang hati tadi, kita mesti fikirkan bahawa mereka ini pelbagai. Oleh itu kita akan menguruskan mereka ini, murid-murid kita ini, manusia yang kita nak urus ini dalam pelbagai situasi. Jadi oleh itu kunci yang paling besar untuk kita berjaya ialah kita mesti sentiasa muhasabah diri kita. Kita jangan pandang orang lain. Kita kadang-kadang selalu pandang orang lain. Sebenarnya kita untuk berjaya perlu sentiasa muhasabah diri kita. Tengok diri kita, sejauh mana aku telah melakukan perkara yang betul dengan betul. Jadi kalau kita sekadar
mengikut teori-teori. Sebab kita dalam dunia pendidikan ini, kita sentiasa mengikuti teori itu, teori ini, kursus itu, kursus ini. Jadi bagi cikgu, akhirnya cikgu nak katakan bahawa berapa banyak pun teori yang kita pakai, berapa banyak pun kursus yang kita pakai, tanpa kerja buat kita dengan niat yang betul, tanpa kita sentiasa muhasabah diri, kita barangkali berjaya dari segi zahiriah saja, tapi tidak mendapat kejayaan yang mutlak. Jadi akhirnya sentiasalah kita bermuhasabah diri, kerana muhasabah diri itu kunci kejayaan. Segala penghargaan dan tahniah dari kami TVJ PSS SMK Jeram buat cikgu. Semoga cikgu dikurniakan kesihatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Aiman. Sekian dari saya, Muhammad Arif Aiman dari TVJ PSS SMK Jeram.